Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ini saya selaku moderator untuk tugasan assignment kita. Nama saya Nur Mizan Azlina binti Nasir. Nombor matrik I1930425. So, sebelum kita start, mungkin kita boleh mulakan majlis forum kita pada hari ini dengan bacaan doa. So, dijemput saudara Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Wow, amin. Okay. So, terima kasih atas bacaan doa yang diberikan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, forum kita pada hari ini bertajuk mengenai falasi yang terdapat dalam media sosial serta kesan baik dan juga kesan buruknya. So, sebelum kita meneruskan ke next step, dengan berbesar hatinya saya ingin memperkenalkanlah saya ingin memperkenalkan saya punya panel, ahli panel, dan sudi kiranya ketiga-tiga ahli panel kita ni memperkenalkan diri masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurna Sainum binti Nawi, ahli panel yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli panel kedua, nama diberi Siti Aisyah Idora binti Zahri, nombor matrik I19304190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Nur, matrik nombor I19103551. Saya selaku panel yang ketiga. Okey, baik. Terima kasih diucapkan atas perkenalan diri sebentar tadi. So, kita teruskan ke part seterusnya. Boleh kita mulakan forum kita pada malam ni? Boleh silakan. Saya ingin bertanya mengenai falasi lah. Seperti yang kita tahu, falasi ni adalah satu hujah yang tidak benar atau satu maklumat yang salah, kan? So, boleh tak panel kita yang pertama menerangkan apa maksud atau definisi sebenar mengenai falasi? Dan pernahkah isu timbul berkaitan falasi di media sosial? Okey, terima kasih kepada saudari Mizan Azlina. Okey, sebelum tu saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Okey, media sosial merupakan media dalam talian yang digunakan untuk interaksi sosial. Ia menggunakan teknologi berasaskan web yang menjadikan komunikasi menjadi dialog interaktif. Okey, seterusnya adalah falasi, di mana kepalsuan merupakan kesalahan atau kebatilan dalam cara kita berfikir atau berhujah. Falasi terbahagi kepada dua, iaitu falasi formal dan falasi tak formal. Falasi formal hanya berlaku dalam hujah deduktif, iaitu hujah yang lemah dari segi struktur hujah. Falasi formal, kesalahan yang berada dalam satu hujah tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah tersebut. Hujah pula bermaksud pendapat yang disokong dengan alasan penyataan yang mesti dibuktikan dengan kebenarannya. Isu pemalsuan dalam media sosial bukan lagi perkara yang rumit, malah ia semakin meruncing seiring dengan teknologi masa kini yang mudah diperolehi di mana-mana media sosial. Semakin banyak kesilapan yang dilakukan, kadang-kadang sengaja untuk menarik minat orang ramai membaca artikel atau berita yang tersebar. Sebagai contoh, kita boleh lihat adalah mengenai penyebaran pencerobohan yang berlaku di Lahad Datu yang boleh menggugat keselamatan negara dengan menyebarkan maklumat palsu. Fenomena falasi dalam media sosial ini adalah sesuatu kenyataan atau kejadian yang dapat diperhatikan kesalahan-kesalahan daripada cara kita berfikir dan menggunakan media sosial sebagai medium untuk menyebarkannya. Itu sahaja.
Baik, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Betul lah, macam yang kita tahu, selepas kejadian isu pencerobohan di Lada Tuk Sabah tu, banyak berita-berita palsu yang tersebar untuk menakut-nakutkan rakyat bukan sahaja di Lada tu, tetapi juga rakyat di seluruh Sabah lah. Sehingga kan ada yang menyebarkan bahawa Perdana Menteri kita pada ketika itu ingin memberikan Sabah kepada Filipina. Walaupun sebenarnya Perdana Menteri kita pada waktu itu tidak membuat sebarang pernyataan langsung pun. Okey. Seterusnya saya ingin bertanya kepada panel nombor 2. Apakah kesan buruk falasi dalam media sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak tanya, dengar suara saya dengan jelas tak? Dengar. Terima kasih kepada moderator. Okey, mengenai kesan buruk falasi yang terdapat dalam media sosial ialah penularannya berita palsu yang terdapat di dalam media sosial. Seperti yang kita tahu, isu mengenai Islamofobia yang berluar-luasa di negara kita dan juga di negara-negara barat. Secara amnya dia mengenai isu antarabangsa. Okey. Isu Islamofobia ini dia merupakan kaitan di antara pandangan iaitu orang negara barat beranggapan bahawa Islam ni adalah agama yang tidak bertamadun. Dan mereka juga menganggap bahawa Islam ni merupakan agama yang mempromosikan keganasan dan agresif. Hal ini menyebabkan ramai rakyat barat yang membenci agama Islam. Hal ini kerana barat yang telah menguasai hampir 70% media sosial di dunia. Mereka sering mengaitkan Islam ini sebagai agama yang sensasi dengan meletakkan tajuk-tajuk berita seperti teroris Muslim, ISIS dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat juga terdapat juga kebaikan selepas Islamofobia ini. Hal ini kerana terdapat perkembangan di negara-negara barat yang mana masyarakat barat ini lebih ingin mengetahui tentang Islam secara mendalam. Dan kebanyakan mereka ada yang telah memeluk agama Islam kerana mereka tahu apa nilai-nilai Islam yang sebenar. Disebabkan oleh kajian-kajian mereka yang kajian-kajian mereka tentang Islam. Okey, selain itu, kesan buruk mengenai falasi di dalam media sosial ini, ramai rakyat-rakyat remaja-remaja negara Malaysia ini terjebak dengan menghabiskan masa dengan media sosial terlalu lama kerana mereka beranggapan dunia mereka lebih kepada media sosial. Hal ini menyebabkan putusnya komunikasi di antara para ibu bapa dengan anak-anak. Okey, itu saja yang mengenai kesan buruk falasi di media sosial. Okey, baik. Terima kasih panel kita yang kedua. Betul lah tu, falasi ni dia berkaitan dengan media sosial di mana disebabkan falasi yang timbul dalam media sosial, dia bukan sahaja memberikan kesan kepada remaja tetapi juga memberikan kesan kepada seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, apa sahaja aktiviti penyerangan ataupun ekstremis mesti akan dikaitkan dengan kita punya agama lah, agama Islam. So, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang tadi. So, soalan seterusnya, soalan yang terakhir, saya ingin ajukan kepada panel yang ketiga. Boleh tak panel ketiga bagi tahu apakah faktor ataupun cara untuk kita mengatasi penyalahgunaan media sosial? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kerana sudi memberi soalan untuk
yang berkenaan dengan faktor dan juga cara mengatasi fallacy media sosial. Okey, seperti yang kita tahu dan juga biasa didengarkan oleh semua orang, yang pertamanya contoh utama yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan fallacy media sosial ini ialah mereka tidak mengkaji dahulu atau mengumpul data dalam membuat sesuatu kesimpulan. Hal ini telah menjadi satu stereotip kepada masyarakat sebab di mana mereka suka hati saja menyebabkan sesuatu yang tak pasti. Saya juga berpendapat bahawa mereka yang menyebarkan maklumat palsu ini hanya sekadar untuk mengejar populariti tanpa memikirkan akibat yang akan berlaku. Selain itu, mereka juga menyebarkan maklumat palsu ni hanya mengikut hawa nafsu. Contohnya bila mereka tak suka akan seseorang itu, mereka akan menimbulkan satu maklumat yang tak baik berkenaan orang demikian. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan cara mengatasi isu ini, di mana terdapat dua langkah utama. Dia ada banyak tetapi saya cuba menerangkan seringkas yang mungkin, iaitu yang pertama. Langkah yang pertama ialah dengan langkah kerajaan mengatasi isu ini dengan mengenakan denda atau hukuman kepada siapa yang melanggar undang-undang yang ditetapkan berkenaan dengan isu media sosial. Okey, yang kedua ialah langkah kepada individu. Individu juga perlu memain peranan penting, iaitu dalam mengkaji dulu maklumat dan juga tidak mengikut hawa nafsu. Sebab dalam Islam juga melarang sama sekali perkara ini sebab takut terjadinya satu fitnah. Dalam dunia akhir zaman ni kita perlulah berjaga-jaga kerana terdapat banyak sangat berlaku berkenaan dengan fallacy media sosial pada zaman ini. Itu saja pada saya. Harap terjawab soalan moderator. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas jawapan kepada soalan saya tadi. So, saya bersetujulah sebab bukan sahaja kerajaan ataupun setiap individu, tapi semua orang bertanggungjawablah untuk mengatasi cara kita ataupun melimitkan penggunaan kita terhadap media sosial kan. So, terima kasih kepada ketiga ahli panel kita pada malam ini kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk menjawab untuk berkongsi berkaitan falasi yang terdapat dalam media sosial serta kesan baik dan kesan buruknya. So, sebagai penutup, ingin saya tutuplah bahawa kita ni perlulah bersama-sama bertanggungjawab atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan. Dan juga kita perlu sama-sama bijak dalam memikir dan juga berkongsi berkaitan maklumat yang kita ingin kongsikan. So, kemahiran berfikir ni dan kemahiran intelektual yang penting dalam kehidupan sosial kita pada masa kini juga perlu dititik beratkan bagi mengelakkan sebarang perkongsian ataupun hujah yang salah berlaku, terutama sekali dalam media sosial. Seperti yang kita tahu, kita ni diperhatikan dari cara kita berfikir. Okey, so itu sahaja untuk forum ringkas kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada saudari Nasainum, saudari Aindura dan juga saudara Muhammad Faiz. Kita akhirkan majlis kita pada malam ini dengan surah Wal-As. Okey, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.